Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, yaitulah bab 22. Tajuknya ialah mandi wajib penyuci diri. Untuk pendidikan Islam tingkatan 1 pada muka surat 125. Jadi sila pastikan semua pelajar bersedia sebelum Anda menonton video pembelajaran ini. Baik. Oke, kita pergi kepada isi kandungan. Apa yang akan Anda belajar dalam bab ini? Oke, yang pertama, maksud dan dalil nakli mandi wajib. Yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi wajib. Yang ketiga, larangan semasa berhadas besar. Yang keempat, cara, rukun dan perkara sunnat ketika mandi wajib. Dan yang terakhir, hikmah mandi wajib dan mandi sunat. Jadi hanya 5 poin sahaja yang akan Anda belajar pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Oke, apa yang dimaksudkan dengan mandi wajib? Nah, selalu kita dengar perkataan ini, mandi wajib, mandi wajibkan. Oke, apa yang dimaksudkan dengan mandi wajib? Baik, dari sudut bahasa, maksudnya mengalirkan air ke atas sesuatu. Itu dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah, maksudnya mengalirkan air ke atas badan. Mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Jadi ini adalah dari sudut istilah. Jadi mandi yang wajib dilakukan. Oke, mandi ini bukan mandi biasa, mandi yang mesti kena buat, wajib. Kalau tidak buat maka berdosa. Mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Jadi ini adalah maksud kepada mandi wajib. Oke, kita pergi kepada dalil nakli mandi wajib. Satu persoalan, adakah mandi wajib ini kita reka-reka sendiri ataupun Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan? Adakah perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya tentang kewajiban mandi wajib? Ya, ada. Dalam Al-Quran pun ada, dalam hadis Nabi SAW pun ada. Baik, ini adalah dalil tersebut daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattaharu. Maksudnya, dan jika kamu berjunub, yaitulah berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Oke, surah Al-Maidah ayat ke-6. Ini dalil nakli dari sudut Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW pula. Oke, Ustaz baca. An Ummi Salamah Ummil Mu'minin annaha qalat. Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillahi SAW faqalat. Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haqq. Fahal 'alal mar'ah min ghuslin idza ihtamalat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'til ma." Maksudnya, Ummu Salamah, Ummul Mukminin berkata bahwa Ummu Salim, istri Abu Talhah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu pada sesuatu kebenaran. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, sekiranya dia melihat air mani." Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apa yang Ustaz bacakan tadi adalah dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suruhan kepada kita wajib untuk mandi wajib. Baik,
kita pergi kepada perkara yang mewajibkan mandi. Baik, apa perkara yang menyebabkan wajib kepada kita mandi? Baik, di sini ada dua kategori. Yang pertama lelaki dan perempuan, dan yang kedua adalah perempuan sahaja. Baik, untuk lelaki dan perempuan, penyebab kepada mandi wajib yang pertama adalah apabila keluar air mani, sama ada sengaja ataupun tidak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jima. Jima ini adalah hubungan badan di antara suami dan istri. Apabila berlakunya jima, maka suami dan istri tersebut mesti mandi wajib. Baik, yang ketiga, mati selain mati syahid. Kita sedia maklum kalau mati syahid nih, mati yang pergi berperang, mereka tidak dimandikan macam orang yang meninggal seperti biasalah. Mereka tidak dimandikan, terus sahaja dikuburkan tanpa dimandikan. Adapun jenazah yang mati bukan kerana mati syahid, maka jenazah ini perlu dimandikan perlu dimandikan. Maka hukumnya wajiblah. Jadi ini 3 perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Di sini ada penambahan untuk perempuan. Ada 3 perkara yang mana apabila perkara ini berlaku, maka wajib ke atas mereka mandi wajib. Apakah penyebab-penyebab itu? Baik, tengok yang pertama. Yang pertama adalah haid. Haid itu apa? Darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah baligh dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Jadi apabila perempuan ini haid dan selesai sahaja haid, maka mereka wajib melaksanakan mandi wajib. Baik, penyebab yang kedua adalah wiladah. Wiladah ini apa? Proses kelahiran anak, sama ada dengan keluar darah ataupun tidak. Ini darah yang keluar semasa proses melahirkan anak lah, dipanggil sebagai ataupun penyebabnya adalah wiladah. Penyebab yang ketiga adalah nifas. Apa nifas? Nifas adalah darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebahagian bentuk anak. Yang penting di sini dia adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Bila lepas sahaja anak dilahirkan, maka darah ini keluar dan ini dipanggil sebagai nifas. Jadi 3 sebab ini bagi perempuan maka mewajibkan kepada mereka mandi wajib. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Apa itu darah istihadah? Selain daripada darah yang kita sebutkan tadi, penyebab kepada wanita untuk mandi wajib, sebenarnya ada satu lagi jenis darah yang dipanggil sebagai istihadah. Istihadah ini apa, Ustaz? Darah istihadah ialah darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita. Beza darah ini dengan darah tadi yang saya sebutkan. Darah istihadah adalah darah penyakit. Darah ini keluar pada waktu selain waktu haid dan nifas. Darah ini berbeza warna dan kepekatan dengan haid. Jadi adakah darah istihadah ini apabila dia keluar mewajibkan mandi wajib? Darah ini bukan perkara yang mewajibkan mandi. Jawabannya itulah, bila mana keluarnya darah istihadah, wanita yang keluar darah istihadah ataupun darah yang rosak ini tidak mewajibkan untuk mandi wajib. Kita pergi kepada yang berikutnya. Larangan semasa berhadas besar. Seseorang yang berhadas besar dilarang untuk melakukan perkara-perkara tertentu. Kita pergi kepada yang pertama, lelaki dan perempuan. Apa larangan kepada mereka apabila berhadas besar? Yang pertama, solat fardu dan sunat. Tidak boleh solat fardu, tidak boleh solat sunat. Yang kedua, berhenti atau duduk dalam masjid. Tidak boleh pergi masjid lah. Maksudnya berhenti di dalam.
Yang ketiga, tawaf. Tawaf ini berlaku apabila kita berkunjung ke Mekah lah, di Masjidil Haram. Yang keempat, membaca, tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran apabila berhadas besar. Oke. Cuma ada penambahan untuk perempuan. Oke, untuk wanita yang berhadas besar, yang pertama, puasa fardu atau puasa sunat tidak boleh. Dan yang kedua adalah jimak. Jimak ini hubungan antara suami istri lah, juga tidak boleh dilakukan dalam keadaan berhadas besar. Jadi itu adalah larangan-larangan semasa berhadas besar. Oke. Terusnya, cara rukun dan perkara sunat ketika mandi wajib. Baik, sebenarnya dalam mandi wajib ini ada 2 rukunnya sahaja, ada 2 yang wajib sahaja boleh dibuat. Baik, yang pertama, niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Jadi yang pertama adalah niat. Kena pastikan ada niat untuk mandi wajib. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit, dan juga rambut. Ustadz, apabila saya buat kedua-dua ini sahaja, adakah sah mandi wajib saya? Ya, sah. Cumanya di sini ada perkara sunat ketika mandi wajib, yang mana apabila kita buat boleh mendatangkan pahala. Dan ini juga dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kena ambil peluanglah untuk mendapatkan pahala. Baik, apa perkara-perkara sunnah ketika mandi wajib? Tengok yang di bawah. Yang pertama, basuh pergelangan tangan. Oke, step pertama basuh pergelangan tangan, macam ambil wudhu. Yang kedua, bersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Baik, terusnya yang ketiga, step yang ketiga, bersihkan tangan dengan air. Selepas kita membersihkan kubul dan dubur, maka kena bersihkan tangan dengan air. Step yang keempat adalah berwudu seperti biasa. Yang kelima, dahulukan menjurus air ke anggota badan sebelah kanan. Yang keenam, basuh kepala 3 kali dan salat rambut. Salat maksudnya kena pastikan air ini benar-benar menyentuh kulit kepala. Yang ketujuh, gosok badan berturut-turut antara basuhan anggotanya. Dan yang terakhir, sempurnakan basuhan pada lipatan badan. Sebagaimana yang kita tahu, dalam kulit kita ini ada kulit yang berlipat. Contohnya lutut, contohnya di perut dan sebagainya. Maka kena pastikan air benar-benar menyentuh pada kulit yang terutamanya kulit yang berlipat. Oke, alhamdulillah selesai untuk cara rukun dan perkara sunat ketika mandi wajib. Kita pergi yang berikutnya, anggota badan yang perlu diberikan perhatian ketika mandi wajib. Sebab kadang-kadang jika sekiranya kita tidak ambil perhatian pada tempat-tempat ini, takut-takut air tidak menyentuhnya menyebabkan mandi wajib tidak sah. Baik, yang pertama adalah rambut. Oke, kita pastikan air menyentuh kulit, kepala, seterusnya telinga, ketiak, kulit perut, seterusnya lubang pusat, seterusnya tangan. Oke, seterusnya celah kelangkang. Celah kelangkang ini tidak akan kita dapat capai ataupun air tidak boleh diratakan ke atasnya kecuali dalam keadaan mencangkung. Oke, dan seterusnya bahagian kaki. Jadi apabila sampai kepada anggota-anggota badan ini, pastikan diberikan perhatian yang sepenuhnya. Oke. Apa pula lafaz niat mandi wajib? Lafaznya adalah nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya, hikmah mandi wajib. Apa kelebihan mandi wajib? Yang pertama, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
segala ibadah lain yang diharamkan ketika berhadas besar boleh dilaksanakan semula. Yang ketiga, kesegaran badan yang lesu dan penat dapat dikembalikan. Yang keempat, menghilangkan bau peluh dan darah. Kelima, membersihkan badan daripada kotoran dan kuman yang boleh membawa penyakit. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah bagi jenazah pula dapat membersihkan dan menjaga aib mereka dengan menghilangkan bau najis serta sebarang kotoran terakhir yang ada pada badannya sebelum dikebumikan. Baik, kita pergi kepada yang terakhir, mandi sunat. Mandi sunat adalah apabila kita laksanakannya boleh mendatangkan pahala. Baik, mandi sunat yang pertama adalah mandi pada hari Jumat. Yang kedua, mandi pada hari Aidil Fitri, hari raya Aidil Fitri. Yang ketiga, hari raya Aidil Adha. Yang keempat, mandi sebelum solat minta hujan. Yang kelima, mandi sebelum solat gerhana bulan dan solat gerhana matahari. Yang ketujuh, mandi selepas mandi jenazah. Yang ke-8, mandi selepas masuk Islam pun sunat juga. Yang ke-9, mandi selepas sembuh daripada gila ataupun pitam. Dan yang terakhir, berkaitan dengan ibadah haji. Okey, antara sunat mandinya adalah sebelum ihram, terusnya sebelum berwukuf, yang seterusnya sebelum melontar jamrah, seterusnya sebelum masuk Mekah ataupun Madinah. Jadi senarai yang Ustaz bacakan tadi adalah mandi sunat yang mana apabila dikerjakan boleh mendatangkan pahala. Jadi alhamdulillah itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga difahami. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.